Kemerosotan Kerajaan Uthmaniyah. Era kemerosotan dan kelemahan Kerajaan Uthmaniyah berlaku setelah mencapai kegemilangan yang mengagumkan Barat amnya dan dunia Islam khasnya. Penilaian terhadap kemerosotan yang berlaku boleh dibuat dengan melihat kepada faktor-faktor yang mendorong berlakunya situasi tersebut. Namun, zaman kemerosotan Kerajaan Uthmaniyah juga berlangsung dalam tempoh yang lama. Abad ke-17 hingga abad ke-19 memaparkan elemen-elemen kemerosotan dan seterusnya meletakkan Kerajaan Uthmaniyah dalam keadaan sukar. Cara bentuk manifestasi kemerosotan Kerajaan Uthmaniyah ialah konflik dengan kuasa barat pada abad ke-18. Kerajaan Uthmaniyah berperang dengan Rusia pada tahun 1710 hingga 1711 yang berakhir dengan Perjanjian Prus. Peperangan dengan Venice dan Austria pada tahun 1714 hingga 1718 berakhir dengan Perjanjian Passarowitz. Peperangan dengan Austria dan Rusia yang berlaku pada tahun 1736 hingga 1739, 1768 hingga 1774 dan 1787 hingga 1792 pula berakhir dengan Perjanjian Belgrade pada tahun 1739. Perjanjian Kuchuk-Kinarka pada tahun 1774 dan Perjanjian Jesi pada tahun 1792. Hasil daripada siri peperangan dan perjanjian ini, Kerajaan Uthmaniyah bukan sahaja kehilangan Hungary, Temesvar, Transilvania dan Bukovina, malah menjadikan sempadannya di Eropah terletak di Sungai Danube. Dalam hubungan dengan Rusia, Kerajaan Uthmaniyah kehilangan kawasan miliknya di sepanjang pantai utara Laut Hitam hingga ke Kaukasus, termasuk Bessarabia, Podolia dan Crimea. Faktor kemerosotan Kerajaan Uthmaniyah. Faktor yang pertama ialah kelemahan kepimpinan. Sultan-sultan yang menaiki tahta mempunyai kepribadian yang lemah dan hanya mementingkan kemewahan dan tunduk kepada hawa nafsu. Antaranya ialah Sultan Mustafa I, Sultan Uthman II dan Sultan Murad IV. Sultan Uthman II telah menaiki tahta ketika baru berumur 13 tahun. Baginda hanyalah boneka dan kuasa pemerintahan terletak di tangan golongan elit Turki. Sepanjang pemerintahannya selama setahun 4 bulan, penggantian Perdana Menteri telah berlaku sebanyak 7 kali. Sultan Murad IV telah dinaikkan oleh golongan Freemason dan hanya sempat memerintah selama 93 hari kerana penyakit gila akibat terlalu takut. Beliau takut melihat kematian Sultan sebelumnya iaitu Sultan Abdul Aziz yang mati dibunuh. Beliau adalah seorang yang mudah tertipu dan merupakan seorang kaki arak dan tidak berwibawa. Perebutan kuasa sering berlaku antara keluarga menyebabkan politik tidak stabil dan berada dalam ketegangan. Faktor yang kedua ialah kelemahan dasar ekonomi. Tanzimat atau pemulihan semula ekonomi di Turki telah memberi tekanan kepada Turki Uthmaniyah untuk melakukan pembaharuan dalam pelbagai bidang. Kerajaan Uthmaniyah mengalami hutang yang kronik, misalnya projek jaringan kereta api Orient Railway dan pembinaan Istana Dolmabah yang megah menggantikan Istana Topkapi. Akibatnya, jerat hutang semakin bertambah, bunga hutang yang mencekik menyebabkan Kerajaan Uthmaniyah hampir merosot. Sultan Abdul Al-Aziz meneruskan tanzimat sehingga empayar tersebut muflis pada tahun 1875 dengan pinjaman besar dari Eropah, membawa kepada pertubuhan pentadbiran hutang awam kebangsaan Uthmaniyah. Hutang yang ditanggung Kerajaan Uthmaniyah ialah melebihi daripada 200 juta pound sterling. Ini membuktikan proses tanzimat dalam bidang ekonomi memberikan kesan buruk dalam kestabilan ekonomi Uthmaniyah dan menghancurkan Kerajaan Uthmaniyah. Faktor yang ketiga ialah kelemahan ketenteraan. Disiplin ketenteraan mulai longgar apabila pasukan tentera tidak lagi tinggal di dalam kem dan bergaul dengan masyarakat. Contohnya, mereka dibenarkan berkahwin, membuat kerja sampingan terutamanya berniaga. Malah ada yang terlibat dengan aktiviti tidak bermoral seperti minum arak, rasuah dan sebagainya. Tentera Janissary tidak lagi menjadi pasukan elit yang padu dalam kesetiaan kepada Sultan, tetapi memupuk minat terhadap tanggungjawab luaran mereka dan seringkali kekurangan latihan ketenteraan. Pasukan khas ini sering memberontak terhadap Sultan. Faktor yang keempat ialah kelemahan sistem pendidikan. Proses tanzimat telah mewujudkan banyak sekolah-sekolah sekular menggantikan sekolah yang berpendidikan Islam yang tertumpu kepada karya sastra tertentu. Arena persuratan berkembang maju dan terjemahan daripada fiksyen barat. Pada tahun 1866, sebuah Kementerian Pelajaran Umum ditubuhkan untuk menyela sekolah sekular.
Negara Barat juga mengambil peluang ini untuk menyerapkan pendidikan mereka melalui beberapa institusi pendidikan. Situasi ini makin menggalakkan penerapan idea nasionalisme, kapitalisme, imperialisme terhadap masyarakat sehingga menyebabkan sentimen perkauman semakin menebal dan idea Barat dalam menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Seterusnya ialah pengendaran Undang-Undang Barat. Pengendaran Undang-Undang Barat juga telah dibawa masuk ke Turki yang telah mengetepikan Undang-Undang Islam yang diguna pakai selama ini. Pada tahun 1869, Menteri Kehakiman Uthmaniyah telah menubuhkan Mahkamah Sekular yang mengahadkan bidang kuasa mahkamah syariah. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memandang dunia dan mengetepikan Undang-Undang Islam yang mendorong kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Faktor yang terakhir ialah kelemahan sudut politik. Kerajaan Uthmaniyah telah memperkenalkan pentadbiran ala Barat yang bertunjangkan sistem demokrasi. Kementerian tertentu telah ditubuh seperti Kementerian Pelajaran pada tahun 1857, Kementerian Polis pada tahun 1870 dan Majlis Tanzimat yang berperanan menasihati Sultan. Hakikatnya, Sultan hanya mengikut telunjuk golongan pasha dan tanpa sebarang kuasa dalam menentukan dasar negara. Kuasa-kuasa gubernur wilayah turut dikurangkan dan situasi ini telah melemahkan Kesultanan Uthmaniyah. ليكن يومك للشعب ودادا